kereta hidup. Masuk gear dok jalan. Start kereta berwarna start masuk gear dok jalan. Dia tak tengok tayar tak ada. Kawan tu ni lapik batu bepang. Dia bahan dengan tayar ngering-ngering. Akhirnya panggil pomeng. Dia dah baiki sendiri. Yang ni bagus kan ni. Jangan baiki sendiri kalau tak pandai. Panggil pomeng. Pomeng mari siap buka bonet. Tengok enjin. Teh apa semua molek dia cakap bureta molek. Tali kipas molek. Pelik dak goges sikit. Buana dak jalan. Bila cerah dah tanah pomeng kata, "Lah, tak ada tayar." Tak ada tayar. Tak ada tayar. Dak akan nak pergi cari minyak 3 kapal. Ni curi tayar. Baik, bila curi tayar, mengikut kata Masyitah ni, bukan Masyitah, Masyitah. Masyitah molek. Ni dengan ter. Ditangkap curi tayar kereta, maka diberi kerja kedai tayar. Pasal kepakaran ni curi tayar. Kerja kedai tayar. Jadi ambil pula tayar dalam kedai. Hak kerja ropok bank. Diberi kerja sebagai jaga bank. Hak menipu pitih dalam bank dilantik sebagai pegawai bank. Akhirnya hacul lebuh habis. Punah jahanam tak ada. Kita royak ke seorang pegawai polis suka seluk dia. Dia kata tak aja dengar bodoh gini. Tak ada orang buat. Maknanya kalau kita lantik lah maknanya. Sebuah negeri tu orang-orang bodoh berlaku mereka. Mana hak dungu-dungu, hak talak-talak, tak ada seorang akan keluar pendapat gitu. Maknanya kena tarik balik PhD dia. Siapa kelas doktor falsafah boleh cakap gitu. Hak dak curi pun dak cakap nak isi borang, dak boleh kerja. Jadi tengok, sedap lah curi yang boleh kerja. Curi habis. Habis kampung curi. Bila curi buat lewa depan balak. Takat boleh kerja. Beres. Ni karo. Ni cerita karo. Cerita tu malam ni. Isu semasa ustaz kita 2 orang sebut dah tadi. Parak dah kita dengar, kita cakap telefon sini dengar berapi dah kot speaker. Kita kan bodoh kedai bang muat lambat sikit sampai 11.45 boleh Aku ceramah 15 ini bang nasi alu. Rosak. Bila orang alim tergelincir rosak. Sekarang ni ramai mana orang alim yang bertaraf ulama, yang mengaji agama, lulusan Azhar, Mesir, Jordan, Syria, terbahagi 2. Ada yang menjalankan tugas dengan baik, menyampaikan apa yang wajib kepada manusia. Satu golongan lagi mendiamkan perkara yang tak patut mereka diam. Diam itu dikira syaitan bisudah. Apatah lagi bersuara untuk menafikan apa yang wajib. Sepatutnya ulama-ulama ni dia bercakap. Bila dia bercakap orang dengar, dia bercakap orang makin yakin dengan hukum Allah. Ini dia mengeluarkan perkataan susunan ayat. Bila orang dengar, orang makin tak yakin dengan hukum Allah. Mempersenda-sendakan. Tak percaya habis orang bila dengar lagu itu. Betul sungguh. Baik kita beri kerja. Jadi orang yang ada sikit-sikit keyakinan kepada hudud, jadi tawar dah. Ini bukan tugas orang alim, ini tugas syaitan. Mendatangkan syak wasangka di dalam dada manusia. Maka jikalau alim itu menjalankan tugas syaitan, maka dia adalah ulama syaitan. Yang kedua, Nabi SAW menyebut wajidalul munafiq li kitabillah. Orang munafik
Orang yang pura-pura Islam mempersenda, mempertikai hukum-hukum yang ada dalam kitab Allah. Mempertikaikan macam-macam perkara dalam Quran. Gerakan wanita, mempersendakan hukum poligami. Dia kata kita menuntut persamaan, dan nak sama, dia nak belaki dua orang tak. Boleh orang perempuan dua suami. Allah mengharuskan laki-laki beristeri lebih pada seorang, kerana Allah Ta'ala tahu tidak akan jadi kekalutan apabila lahirnya anak. Dan perempuan dia nak menuntut persamaan, dia nak attack, nak poligami attack, iaitu kalau dia boleh, kalau orang laki-laki boleh kahwin dua, maka orang perempuan nak kahwin dua. Dah kahwin dua, kalau beranak nak bing siapa? Nak bing siapa beranak? Ada lelaki mereka ada. Nak tengok dulu muka. Tengok muka dulu. Tanya tu bidang kata ni macam ke hidung kembang macam muka ink lah ni. Bing ink. Tubik seorang lagi ni hitam sikit macam ye. Nama ye. Bing ye. Bukan lagi tu, tak boleh. Rosak habis. Ini seruan datang daripada negara kufar yang tidak Islam, nak menuntut persamaan sama rata. Dan sekarang semakin menjadi-jadi. Di dalam surat khabar, di dalam internet, dalam media-media masa, bercakap tentang hak persamaan. Semua nak sama belaka. Tu yang dia test market. Aminah Wadud jadi Tok Imam. Dia nak tengok kita marah ke tak. Ada orang sokong. Dia kata tak ada salah, boleh jadi Tok Imam. Ini golongan munafik yang pura-pura Islam. Tengok dia punya IC my card nama Islam, tetapi cara hidupnya, perkataannya adalah sama seperti musuh-musuh Islam. Dia kata tak ada salah jadi Tok Imam apa-apa. Apa salahnya? Takkan nak jadi berzina, makmum duduk belakang. Makmum belakang laki-laki, Tok Imam perempuan. Saf kedua puang, saf ketiga laki-laki pula. Jangan kita ikut. Ini golongan sesat. Tapi tak mustahil benda ni akan melarut ke negeri kita. Mula-mula buat di Amerika, kat lagi siapa negeri kita ni? Tak pelik. Kerana dunia ni nyanyuk. Kat lagi ada kita imam surah repuan. Allah yang menciptakan kita, dia tahu kelemahan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Repuan ni dia ada kelemahan. Tak serema yang orang laki-laki boleh buat, dia boleh buat. Walaupun pada tempat-tempat lain Allah memberikan persamaan, tapi banyak benda yang tak boleh buat. Boleh tak imam repuan? Repuan ni dia banyak masyarakat. Dah kali uzur, dah turun surah lah Tok Imam. Orang tanya tu bila apa? Ni Tok Imam. Tok Imam uzur. JK surah tanya dah apa? Ni Tok Bila lama tak bang. Tok Bila segugu. Dah kalau orang puan. Tak usah kata Tok Imam, JKK dah boleh orang puan. Nyanyi korang dah mari nak cok buku sekolah anak. Dah tu mana JKK ni orang nak cok amal ni, nak minta basikal, nak minta makuk jambang banyak ni. JKK duduk atas nyala. Ini masalah. Ini wajidalul munafik li kitabillah. Tak salah. Kitab Allah ni wahyu. Jangan pertikaikan. Kenapa nak mencari hukum yang lain? Kita kenal dah sekarang golongan yang tak mau kepada hukum Islam, kita jangan ikut. Bukan nak kata siapa-siapa. Golongan yang kita nak ikut, golongan yang nak balik pada Islam. Golongan yang nak mendaulatkan Islam di dalam negara. Tak kira siapa-siapa pun. Golongan ni kita ikut. Ni jelas dah. Bila diajak balik kepada Al-Quran dan hadis, macam-macam alasan yang diberi. Begitu begini, begitu begini.
Bila kata buat hukum hudud potong tangan, dia kata tak molek. Moleknya beri kerja lah, tak payahlah kita hukum potong tangan dia. Sepatutnya kita buat baik, buat baik, manusia akan jadi baik. Oh begitu pula dia cakap. Pasal apa? Pasal hukum Islam. Tapi yang berjalan sekarang hukum tu, orang mencuri dikena rotan, 8 rotan 10 tahun, 20 tahun 12 rotan, 3 tahun penjara, macam-macam peseng. Dah apa dah wih kerja? Wih kerja lah. Bila nak menjalan hak Islam ni, mereka akan beri berbagai-bagai alasan. Wa iza qila la ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa, kata Allah. Apabila kita ajak mereka ingin supaya balik kepada hukum Al-Quran dan hadis, maka kamu akan lihat orang-orang munafik akan mengeluarkan bermacam-macam alasan dan halangan supaya tidak balik kepada Quran dan hadis. Jelas dalam Quran, ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Bila kita kata mari balik pada Quran dan hadis, maka kamu akan nampaklah orang-orang munafik. Tuhan ubah hukum munafik selalu. Mereka akan menjadikan berbagai-bagai halangan, membuat bermacam-macam halangan supaya kamu tak balik kepada Al-Quran dan hadis. Ini jelas di depan mata kita. Siapakah golongan munafikin yang disebut di dalam ayat ini? Hudud bukan ciptaan tok guru kita, turun daripada Allah melalui Sayyidina Jibril kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa, bukan bercakap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Sebab apa? Nabi Muhammad ini semua perkataannya adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah belaka. Kenapa ayat ni tujuannya? Takut nanti di akhir zaman, bila manusia ajak balik mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang kata ini perkataan Nabi je, bukan ayat Quran. Ini telah berlaku. Hak ayat Quran teruh dah, nak pusing lagi. Terang-terang dah ayat Quran, nak pusing lagi. Dalam masalah hudud ni Nabi sebut 1400 tahun dulu. Khuzu anni, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Ini hadis Nabi, wahyu. Hak dalam ayat ni umum. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang Nabi bawa datang kepada kamu, maka fakhuzuhu, wajib kamu ambil akan di. Tahu dua ni wajib. Kalau orang mengaji kalimah dia erti, asalnya ada ter depan, nun belakang. Dia buang ter, dia buang nun belakang, dia tutup dengan alif. Tak boleh dia kerana berjumpa dengan he domir, dia buang alif. Maknanya wajib kamu ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasul, maka wajib kamu ambil benda